Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Fiesta Maya Sihat, Selamat dan Sejahtera Universiti Teknologi Malaysia tahun 2020 yang dikenali juga sebagai FM 3S UTM 2020. Pada hari ini kita akan mengikuti satu ceramah secara maya selama lebih kurang 1 jam yang bertajuk Sisa Terjadual Tanggungjawab dan Pengurusan Anda oleh pengurus CMU, iaitu Chemical Management Unit CMU. Pagi ini penceramah kita akan mengupas tajuk ini akan dikupas oleh penceramah kita berkaitan peranan kita sebagai penjana schedule waste, juga pengurusan schedule waste secara general dan juga perancangan CMU UTM dalam pengurusan schedule waste di UTM. Sebelum itu, sebelum memulakan slot pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah yang dijemput khas untuk memberikan ilmu pengetahuan berkaitan tajuk ini kepada kita semua. Penceramah hari ini adalah Puan Norlin bin Arsyad. Beliau merupakan penolong pegawai sains di Pusat Pengurusan Bahan Kimia CMU di bawah pengurusan Pusat Pengurusan Makmal Universiti UTM Skudai. Tanpa membuang masa, saya serahkan slot pagi ini kepada penceramah kita iaitu Puan Norlin Ashrad untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Puan Norlin. Puan Norlin.
Okey, Ya, kita sekarang kita bersiaran buat sentimen. maaf atas gangguan teknikal sebentar tadi. Kita akan bermula semula ya. Okey, penceramah hari ini adalah Puan Nurlin binti Arsyad daripada beliau adalah merupakan seorang penolong pegawai sains di unit pengurusan Makmal University, Pusat Pengurusan Makmal University UTM. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Nurlin untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Puan Nurlin. Puan Nurlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya mulakan dengan minta maaf lah dekat sini. Jadi sekarang saya pun tak nampak view kita ni. Sedikit pengenalan. Okey, kita akan hari ini kita akan berkongsi berkenaan sisa terjadual, tanggungjawab dan cara pengurusan anda. Okey, secara general je lah. Okey, sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya Nurlin Arsyad daripada Chemical Management Unit, di mana saya mula bertugas di CMU pada 2013 lah. Okey, saya certified sebagai CHESWAM, which is mana dia dikenali sebagai Certified Environmental Professional in Schedule Waste Management pada 2 tahun yang lepas sehingga sekarang lah. Okey, sekarang ni untuk kalau macam di Jabatan Alam Sekitar untuk rujukan, nombor CHESWAM saya di sinilah 0305 Okey. Okey, kita mulakan dengan apa yang kita nak share ni lah. Okey, introduction kita kena tanyalah diri kita sendiri, what is schedule waste? Apa tu sisa terjadual? Kalau untuk yang memang menguruskan setiap hari memang ada menjana sisa, ada bermain dengan chemical, mungkin anda semua dah tahulah apa maksudnya schedule waste. Tapi dekat sini kita macam revise semula lah. Schedule waste tu sendiri membawa maksud ini apa-apa bahan buangan yang tersenarai di dalam jadual pertama di dalam peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling. Okey, jadi kalau yang mana senarai bahan kimia yang tak ada dekat dalam jadual pertama tu, kita tak payah pening-pening lah, tak ada, dia bukanlah sisa terjadual. Okey, mesti orang semua tertanya juga kat mana pula apa tu jadual pertama, dekat mana nak dapat jadual pertama tu, nak refer dekat mana kan. Okey, jangan risau-risau, kita ada ini. Okey, kita
kita merujuk kepada buku Environmental Quality Act 1974. Environmental Quality Act 1974 ni di dalamnya ada pelbagai lah akta dan peraturan serta serta perkara-perkara yang kita perlu comply mengenai alam sekitar. Tetapi untuk pengurusan sisa terjadual, kita lebih fokus kepada Environmental Quality Schedules Regulation sahaja in 2005. Okay. Dalam pengurusan sisa terjadual ni, pertama sekali kita kena tahu yang sisa terjadual ni ada 77 classification code. Okay, 77 classification code ni inilah perkara jenis-jenis sisa yang jatuh di dalam kategori sisa bahan buangan terjadual. Okey, di mana kita ada 77 kod dia ada 5 kod yang penting, iaitu SW1, which is SW1 ni lebih kepada buangan logam dan buangan berasaskan logam. Lepas tu SW2 which is SW2 ni dia lebih kepada buangan buangan yang contain principal organic constituent, which is dia ada metal ataupun organic material. SW3 ni dia ada 27 subcode di mana dia mempunyai metal ataupun inorganic material. Sasul nak sebut kan, susah tu. Okey, untuk SW4 pula kita ada 32 subcode, which is ini yang paling banyak lah di UTM. Biasanya dia contain inorganic ataupun organic constituent juga. Dan juga yang terakhir sekali adalah SW5. SW5 ni dulu sebelum kita ada management yang proper, SW5 ni lah yang paling banyak sekali dekat UTM. Tapi sekarang ni alhamdulillah dengan knowledge yang kita dah bagi kepada penjana waste di UTM, jadi kod SW501 ni dah semakin tak nampak dah lah, sebab penjana-penjana dan juga pegawai-pegawai yang kita telah latih dah makin mahir untuk mengklasifikasikan kod yang dijana masing-masing. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, kalau nak kita berkenalan sikit dengan buku akta ni kita dia digazet pada 14 Mac 1974. Okay, 14 Mac 1974, lepas tu dia came into enforce pada 1975. Dia tidak lain tak bukan, dia adalah bertujuan untuk mencegah, mengurangkan pencemaran alam sekitar kita. Okey, dia ada dalamnya terdapat, macam saya cakap tadi, dia ada regulation dan dia ada order yang perlu kita comply untuk pengurusan sisa terjadual. Okey, dalamnya ada banyak section, iaitu ada hampir 51 section, tetapi yang berkaitan dengan sisa terjadual kita hanya fokuskan kepada 11 section sahaja. Okey, ada banyak lah ni, section 16 license lah, ada prescribed permit, ada denda, ada power of seize, antaranya lah. Okey, kemudiannya kita pergi kepada peraturan pengurusan jadual pengurusan sisa terjadual ni. Pengurusan sisa terjadual ni dia ada about 17 regulation yang kita kena comply. Okay, dalam UTM kita akan comply satu-satulah. Alhamdulillah kita dah hampir daripada 17 regulation ni, hampir keseluruhan regulation ni kita dah comply. Kita ada buat penambahbaikan dari masa ke semasa lah. Okay. Okay, sekarang kita nak tanya diri kita sebagai pengguna bahan kimia, adakah anda waste generator? Kita tanyalah, kita kerja dekat UTM ni, kita ni waste generator ke? Tertanya-tanya kan? Macam mana kita nak tahu kita ni, sama ada kita ni waste generator ke tak? Okay, bila you bekerja dengan chemicals, hazardous chemical,
Semua tu macam ni lah maksudnya. Bekerja dengan playground ni, ada bika, ada chemical lagi semua. You adalah waste generator. Okay? Okay. Bila you adalah waste generator, so you ada tanggungjawab. Bila you kita tengok kalau you bekerja dengan bahan kimia, tanggungjawab you terhadap sisa yang you telah janakan adalah sangat tinggi dan memang perlu diuruskan dengan baik dan betul. Okay, kita tengok apa dia maksud waste generator. Okay, waste generator adalah person yang generate schedule waste. Apa schedule waste tadi? Schedule waste tadi yang saya terangkan. Apa sahaja yang tersenarai di dalam jadual pertama tadilah 77 jenis senarai tadi. Okay. Okay, tanggungjawab waste generator. Tanggungjawab waste generator ni ada banyak sebenarnya, tapi hari ni kita terkupaskan, kita tengok dua topik yang penting lah. Satu adalah macam mana kita manage responsibility kita, macam mana kita nak manage kita punya schedule waste. Yang keduanya adalah tanggungjawab kita terhadap environment kita. Okay. Okay, jadi untuk waste management, untuk waste management kita di Malaysia ni sekarang ni kita gunakan konsep cradle to grave. Okay, konsep cradle to grave tu adalah daripada kita generate schedule waste tu, macam mana kita handle dia, macam mana kita uruskan dia daripada segi penyimpanan, pelabelan, penstoran, sehinggalah kita transportkan kita punya schedule waste tu ke permis yang bertanggungjawab untuk menguruskan kita punya sisa terjadual, sama ada dia recycle, dia treatment ataupun dia disposal ke landfill. Okay. Okay. Waste generator sebenarnya apa yang you kena tahu, waste generator you kena ensure that you kena kenal you punya waste. You kenal you punya waste, ada pelbagai cara lah. You kena kenal waste. You kenal waste, you kenal dari segi karakter dia. Apa komponen-komponen yang ada di dalam you punya schedule waste. Okay. Lepas tu you kena tahu macam mana cara penyimpanan dia. You kena tahu macam mana cara nak faham karakter you punya schedule waste. Sama ada dia toksik, dia mudah terbakar, dia korosif dan sebagainya lah. Okay. Kemudiannya apa yang you kena tahu adalah cara-cara penyimpanan yang betul. Penyimpanan yang betul dia ada dia punya step-step dia lah. Okay, penyimpanan yang betul. Kemudiannya kita ada weekly condition checking. Weekly condition checking ni di mana pegawai-pegawai yang kita dah latih tu setiap 2 minggu sepatutnya dia perlu check condition schedule waste kita tu lah, sama ada condition schedule waste tu sama ada dalam keadaan baik, dalam keadaan yang tidak kontainer dia dalam keadaan yang baik, tidak leaking, supaya kita dapat take action kalau macam dalam within that 2 weeks tu kita nak simpan sehingga ke tahap pelupusan yang akan datang tu kan. Kalau anything happen, leaking ke ataupun ada any reaction yang berlaku, kita dapat ambil tindakan dengan cepat. Okey, kemudiannya seterusnya selain daripada itu kita kena record inventory. Okey, bukan bahan kimia saja sekarang ni ada record inventory, schedule waste juga ada inventory yang perlu direkodkan. Okey,
yang perlu direkodkan lah. So ini akan sepatutnya semua pegawai-pegawai kita yang telah dilantik tu di PDJ masing-masing tu yang apa yang dia tu dah tahulah macam mana cara nak record inventory. Okey, sekarang ni saya difahamkan kita tak dapat nak tengok slide kan. Jadi saya cakap je ni okey je kan tanpa slide. Harapnya semua okey. Nanti kalau apa-apa nanti kita share slide kemudian ya. Okey. Pergi ke seterusnya tanggungjawab kita kepada kita punya pengurusan sisa kita. Keduanya adalah tanggungjawab kita kepada alam kita. Macam mana tanggungjawab kita pada alam sekitar ni, termasuklah kita kena sayanglah alam sekitar kita. Sebab kita bukannya kita je yang nak hidup dekat bumi ni. Ada haiwan, ada air, ada sungai, ada macam-macam lah tu semua bahan yang hidup lah. Kita kena sayang lah, kita kena pupukkan rasa sayang. Bila kita rasa sayang tu, kita rasa bertanggungjawab lah terhadap alam sekitar kita. Kita tidak terjebak lah dengan penyalahbuangan sisa terjadual. Kita tak semena-mena nak merosakkan alam sekitar kita, sebab kita kena fikir kita ada generasi yang akan datang, which is anak-anak kita, adik-adik kita. Okay, pada masa akan datang mereka ni pun nak hidup juga dengan keadaan yang selamat, sihat. Okay, jadi bila tanggungjawab tu daripada kita sekarang, kalau setiap individu tu mempunyai tanggungjawab yang sangat tinggi terhadap environment, jadi kita akan secara tidak langsung kita akan berfikirlah, bertanggungjawablah terhadap kita punya alam sekitar. Kemudiannya kita perlu fikir mengenai kita punya health, kesihatan kita, kesihatan anak-anak kita, kesihatan masa depan bumi kita, macam tu. Jadi tanggungjawab tu kita perlu ada untuk kita teruskan kehidupan kita di dunia ni dengan keadaan yang bersih dan selamat. Okay. Saya tak gerak. Tak apa, Puan Nurlin boleh teruskan aja. Okey, saya teruskan je ya. Sekejap. Tadi kat mana saya tadi? Dekat tanggungjawab kita terhadap environment, terhadap alam sekitar kita. Okey, lepas kita dah rasa bertanggungjawab kat alam sekitar kita, ni dua perkara yang je lah. Jadi saya kaitkan balik dengan tanggungjawab pertama tadi, pengurusan sisa terjadual kita. Bila kita uruskan dengan betul, dengan mengikut peraturan, kita akan automatically kita akan bertanggungjawab terhadap alam sekitar kita. Okay. Okay. Seterusnya kita bincang pasal apa ni. Seterusnya kita tengok cara pengurusan. Bagaimana pengurusan anda? Kena tanya diri sendirilah macam mana kita dah main-main bahan kimia ni, kita dah buat eksperimen, kita dah buat research, kita dah buat macam-macam lah dengan bahan kimia ni kan. Lepas tu terhasilnya sisa bahan kimia tadi. So macam mana you nak uruskan? Adakah anda semua dah mahir untuk menguruskan dia, ataupun main ikut-ikutan je kita punya pengurusan, ataupun tak payah ambil tahulah, nanti pegawai makmal lah yang uruskan. Adakah anda begitu? Jadi kalau macam tu, maksudnya
kena muhasabah baliklah diri tu. Maksudnya kena tengok baliklah, kena belajar, kena ambil tahu. Sebab tadi kita dah tahu kan tanggungjawab kita macam mana. Tanggungjawab kita terhadap kita punya sisa terjadual ni. Jadi kita kena bermula daripada kita lahirkan kita punya sisa terjadual tu, macam mana kita uruskan dia sehinggalah dia selamat disposkan dengan cara baik. Okey, kalau ikutkan dekat sini, kalau nampaklah slide ni kan, kita ada prosedur pengurusan bahan buangan terjadual di universiti, di UTM lah. Kita bermula dengan penghasilan sisa di makmal, kemudian step seterusnya kita mengenal pasti dan asingkan kita punya kod sisa, kod yang tersenarai di dalam jadual pertama tadi. Kemudiannya kita labelkan sisa terjadual kita itu menggunakan pelabelan yang standard yang dikeluarkan oleh UTM Okey, kemudiannya kita lepas dah label tu, kita sisa tu kita simpan dengan baik sehingga tarikh kutipan dimaklumkan di permis masing-masing, maksudnya di PTJ masing-masing, sama ada di kawasan lab tu ataupun ada store penyimpanan yang store penyimpanan sementara di PTJ masing-masing. So ada setengah PTJ yang masih belum ada store jadual. Jadi perkara ini perlu diambil maklumlah dan perlu adakan ruang untuk penyimpanan jadual kita tu. Okey. Kemudiannya lepas dah kita simpan yang baik, lepas tu pihak CMU maklumkan bila tarikh kutipan, pihak PTJ perlu memohon untuk penghantaran ke stor simpanan sementara sisa yang ada menggunakan borang-borang yang kita adalah, nanti saya tunjuk. Nak tunjuk pun tak ada slide, tapi nanti kita share lah kat mana kita boleh dapat. Okey, kemudiannya step seterusnya kita perlu memohon kepada pihak CMU untuk penglibatan aktiviti kutipan. Maksudnya setiap kali apabila pihak CMU ada email atau mewawarkan kepada semua PTJ yang kita akan adakan kutipan sisa terjadual, semua PTJ perlu respon lah, kena reply lah kita di PTJ masing-masing tu ada tak sisa terjadual yang hendak dilupuskan. Okay, kemudian kami akan buat semakan tapak lah ke PTJ-PTJ yang berkenaan, dan juga seterusnya, dan akhir sekali kutipan dari pihak kontraktor yang berdaftar dengan pihak Jabatan Alam Sekitar sahaja. Okey, ini penting Kalau kita hantar kita punya sisa terjadual ke permis-permis yang tidak berdaftar, itu adalah satu kesalahan salah satu yang boleh menyebabkan kita boleh didenda. Okey, macam mana seterusnya? Kita pergi ke step by step. Tadi kita dah tahu macam mana cara CMU membuat proses kutipan sisa. Okey, pergi macam mana kita nak kenal kita yang diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar. Kemudiannya lagi satu adalah kita dan kita je lah yang tahu apa maksudnya itu tracking by knowledge and history lah. Okey, keduanya adalah select.
Kalau liquid, kita kena pakai apa, sama ada botol kaca ke ataupun carboy ke, macam tu. Kalau tentu syarat-syarat untuk memilih kontainer ni ada beberapa syaratnya lah. Di antaranya kita kena make sure yang kontainer kita tu dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, tak bocor, tak kemik, tak berlubang, elok lagi digunakan. Jadi syarat-syarat yang very basic yang kita kena tahu, maksudnya kita nak simpan sesuatu bahan bahaya ni, kita kena pastikan dia punya kontainer tu dalam keadaan yang baik. Okay. Kemudian ni kita nak label. Lepas dah kita dah kontainer dekat dalam kontainer yang bersesuaian, kita perlu label. Label pun perlu label yang tepat, yang bersesuaian dengan kita punya sisa terjadual tadi. So kalau dekat kita punya label ni, kita ada buat dalam 2, 4, 6, 8, 10, dalam 12 label. Dalam 12 label yang kita guna pakailah untuk schedule waste, untuk sisa terjadual. Okey, UTM sendiri telah menghasilkan standard label yang perlu digunakan pakai oleh penjana sisa terjadual di UTM. Okey, jadi kalau UTM yang ikutkan UTM KL dan UTM JB perlu menggunakan label yang sama. Kita dah synchronizkan daripada 2 tahun yang lepas. So should be label kalau kita buat sedimakan sisa terjadual tu, label-label yang ada di botol-botol sisa terjadual tu sepatutnya label-label yang dah telah kita standardkan. Okey, kemudiannya ada beberapa perkara yang sangat penting di label yang kita perlu ambil maklum. Pertamanya adalah waste code waste yang kita jana, iaitu tadi SW1, SW2, SW3 berapa, SW4 ataupun SW5. Itu kod yang kita perlu make sure kod tu adalah kod yang tepat. Kemudiannya waste name dia, nama sisa kita, nama sisa tu apa dia. Kalau contaminated rack, contaminated container kita letak kat situ. Kalau non-halogenated waste, kita kena tulis non-halogenated waste dengan jelas. Kemudian dia date generate. Date generate ni adalah date pertama di mana sisa tu dijana. Okey, bukan date yang esok kita nak datang collect, hari ni you baru letak date tu. Tu salah. Jadi date yang ada di label tu adalah date hari pertama di mana waste itu dijana. Okay, kemudiannya adalah name of waste generator. Ini sangat penting. Ini kita kena letak nama penuh kita lah. Kita tak boleh letak mostlynya sebenarnya kalau kita permasalahan yang kita hadapi dekat UTM ni dengan biasanya pelajar dia mungkin dia tak diberitahu ataupun tak tahu ke kan, name of waste generator tu sebenarnya perlulah nama anda, nama yang menjana waste. Okey, nama menjana waste ataupun paling-paling tak pun nama pegawai makmal yang bertugas di lab di makmal tersebut. Okey, kemudiannya address dan telefon number. Alamat dan nombor telefon. Alamat dan nombor telefon ni pun penting ya, di mana alamat lab tu sendiri, contoh kalau makmal, kita tu letaklah nombor pintu dia berapa, makmal dia dekat blok berapa. Kena alamat penuh macam kita buat delivery parcel tu kan, alamat penuh lah supaya dan juga nombor telefon. Nombor telefon yang boleh dihubungi. Sebab dia ada sebab tahu kenapa data-data ni semua penting. Sekiranya berlaku apa-apa di pertengahan semasa kita nak transport kita punya sisa terjadual ni, sama ada di dalam UTM sendiri ataupun kita dah transport keluar, kita senang nak refer dengan apa maklumat tu ada dekat kita, dekat label botol tu. Kalau apa-apa maklumat yang
contoh kontraktor tu tak dapat tahu, dia boleh terus berhubung dengan kita. Okey, dan akhir sekali untuk penghantaran untuk pengurusan sisa terjadual ni adalah waste card. Okey, untuk makluman semua, waste card UTM ni kita tahun ni kita baru hantar 6 sampel. 6 sampel ke makmal yang yang diiktiraf oleh Jabatan Alian Sekitar untuk buat ambil kita punya randomly lah kita punya schedule waste untuk kita guna pakai kita punya waste card ni di seluruh UTM. So nanti kita boleh dapatkan waste card ni dekat laman web kita lah, laman web CMU. Okay, seterusnya lepas dah kita dah label, kita dah ada waste card semua, of course kita kena letakkan ataupun storekan, simpankan yang berkaitan lah kita punya sisa terjadual tu di kawasan ruangan yang telah disediakan oleh pihak PTJ untuk menyimpan sisa terjadual anda dengan selamat. Okey, tak kira lah ruang tu macam mana pun, tapi kita kena make sure, PTJ kena make sure yang untuk simpanan sisa terjadual ni ada. Okey, dan dia dilabelkan dalam keadaan yang baik untuk semua orang yang menggunakan laluan tu tahu kat situ ada simpanan schedule waste. Okey. Kemudian ni dah simpan dekat store tu, apa pula kita nak buat kan? Sebelum ada collection waste, mungkin duration dia dalam weekly checklist. Kita kena spot check kita punya schedule waste sendiri. So semua pegawai-pegawai yang telah dilantik setiap 2 minggu kena check condition kita punya waste tu dalam keadaan baik, dalam keadaan yang ada apa-apa reaction yang pelik-pelik berlaku. Kalau ada, perlu direportkan segeralah dan kita akan take action lah. Okey, itu weekly. Setiap 2 minggu kita kena buat checklist kepada condition kita punya condition of kita punya schedule waste. Kemudiannya inventory. Inventory ni kita boleh implement lagi sebab kita masih mencari method yang bersesuaian kepada PTJ. Macam mana kita nak tahu berapa berat sebenarnya waste yang kita jana ni, berapa banyak sebenarnya waste yang kita hasilkan by PTJ. Kita masih cari method yang sesuai lah. Okay, itu mungkin penambahbaikan, antara salah satu penambahbaikan yang kita akan buat nanti. Okey, seterusnya. Jadi seterusnya kita tengok competency of managing kita punya schedule waste. Okey, macam mana kita nak tahu yang kita ni sebenarnya boleh uruskan kita punya schedule waste dengan baik? Macam mana kita rasa kita ni dah tak ada masalah pun kalau ada sisa terjadual, kita boleh manage, kita boleh uruslah dengan daripada dia di Jana sampailah dia dihantar ke CMU untuk transportation, untuk dihantar kepada kontraktor yang bertanggungjawab untuk melupuskan kita punya sisa terjadual tu. Macam mana? Kalau nak mudahnya, pihak CMU sebenarnya dah sediakan checklist sisa terjadual kita ni macam mana, di mana dekat situ ada 5 je perkara yang kita kena tanya diri kita sendiri. Pertamanya adalah, adakah anda telah memahami prosedur pengurusan sisa terjadual universiti? Okey, kalau tak nanti kalau betul-betul tak dah tanya diri sendiri tapi rasa macam 30%, 40%, 50%, itu maksudnya masih belum faham prosedur. So apa yang kena buat, kita kena belajarlah. Attend lah kelas yang CMU buat. Attend lah kursus yang CMU buat. Okey.
Okay, itu kena tanya. Itu kena betul-betul kena tanya diri sendiri. Sama ada you betul-betul faham ke nak ikutkan jadual itu kodnya. Buat dan kita buat yang kita akan buat dan dah buat. Yang ketiganya, memahami jadual keempat, peraturan kualiti alam sekitar. Yang ini pun samalah seperti jadual pertama. Kalau masih tak tahu apa benda jadual satu, benda jadual empat, so kita memang belum confident untuk uruskan kita. Keempat, adakah anda mahir mengasing dan melabelkan sisa bahan kimia yang dijana? Sama lah tu. Kalau senang cerita, pada sisa bahan kimia yang selamat. Okey, yang ini memang kena, ini adalah daripada diri sendirilah. Sisa terjadual tu, you kena faham macam mana cara nak simpan sisa terjadual tu. Daripada kontraktor tu ambil kita punya sisa terjadual, dia bawa ke permis dia, kemudian kita kena ambil tahu apa yang dia lakukan dengan kita punya sisa terjadual tu. Okey, kalau macam contoh saya bagi dengan kualiti alam, kalau kita berurusan dengan kualiti alam akan keluarkan satu sertifikat yang menyatakan apa setiap kod apa sisa terjadual yang kita hasilkan tu tindakan apa yang mereka ambil, incinerator ke, mereka recycle ke, mereka pakai, itu semua ada. So sertifikat itulah yang sebagai bukti yang kita punya sisa terjadual telah selamat diuruskan dengan selamat dan dengan betul. Okey. Okey, kalau okey sikit lagi lah. Sikit lagi ni, segala maklumat-maklumat yang saya cakap tadi ni kan boleh dapat dekat mana? Kita boleh refer kat mana? Dekat mana kita nak refer? Okey, kita boleh, anda semua boleh pergi, boleh lawat laman web CMU, which is http www.utm.my/cmc. Okey, di laman web kami tu ada semua yang berkaitan dengan pengurusan sisa terjadual dan juga pengurusan bahan kimia. Jadi semua checklist, semua borang, semua jadual pertama lah, jadual keempat yang tadi saya sebut tu, permohonan macam mana sisa terjadual kita nak urus, flowchart, diagram, semua ada di laman web kami. Silalah layari laman web kami, lepas tu dapatkan maklumat. Kalau tak dapat juga boleh email kepada cmc.utm@utm.my. Okey. Okey semua, saya harap semua jelas. Jadi saya patah balik kepada moderator kita, Puan Fahana. Terima kasih Puan Nolin atas perkongsian tadi. Sungguh banyak maklumat yang telah dikongsikan dengan kita semua dan banyak ilmu baru yang kita perolehi daripada perkongsian Puan Nolin tadi. Antara intipati yang saya dapat tangkap tadi, poin penting lah untuk kita sebagai penjana waste ni, kita kena kenal waste apa yang kita jana. Kita kena kenal apa waste yang kita produce atau kita generate tu. Itu poin ataupun perkara yang paling utama, sebab tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak klasifikasikan kita punya waste, macam mana kita nak tahu ciri-ciri waste kita tersebut, ciri-ciri waste kita. Jadi kita kena kenal dan kita kena tahu macam mana yang Puan tu cakap, daripada waste tu dilahirkan sampai waste tu nak dilupuskan lah. Okay? Jadi kenal pasti ciri-ciri waste kita tu supaya dia tidak mendatangkan mudarat di kemudian hari. Okay?
Dan perkara ini penting kerana kita, macam Puan Nolin cakap tadi, kita ada tanggungjawab terhadap alam sekitar. Sekiranya waste ni tidak diuruskan dengan baik, dia akan mencemarkan alam sekitar kita. Dan apa yang kita nak sampaikan ke generasi akan datang. Itulah yang tadi, yang antara yang saya dapatlah daripada perkongsian Puan Nolin tadi. Okey. Semoga ilmu atau perkongsian yang diberikan oleh Puan Nolin tadi beri manfaat kepada kita semua. Sebagai moderator hari ini, saya Nur Farhana binti Asmuni ingin memohon maaf atas kesilapan ataupun gangguan teknikal yang berlaku di sepanjang slot kita hari ini. Oleh itu, para penonton sekalian, dengan ini sampailah kita ke akhir slot hari ini. Sekali lagi saya daripada pihak majlis ingin memohon beribu kemaafan dan juga saya ingin mengucapkan ribuan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Nolin, Cik Swan UTM kita kerana kesudian beliau untuk berkongsi pengetahuan yang beliau ada. Dan juga kepada hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih kerana sudi menonton dan mengikuti slot pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat menghadiri diri secara maya ke semua program-program yang anjurkan sepanjang minggu ini. Dan juga jangan lupa untuk slot petang ini, maya sihat, selamat dan sejahtera akan bermula jam 2:30 petang dan tajuk yang disampaikan juga sangat menarik, iaitu Wash for You oleh Doshi. Oleh itu saya akhiri slot hari ini dengan ribuan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.